Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Lia Amira Anwarigos dalam Buletin UKAS edisi Rangkuman Wilayah Selatan 17 Mac 2020. Rangkuman edisi Selatan dimulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Arahan penutupan menutup sementara taska dan tabika selain cuti sekolah dipanjangkan merupakan antara usaha kerajaan negeri membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak di negeri ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah secara peribadi amat bersetuju dengan arahan yang dikeluarkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg dalam satu sidang media khas di Kuching pada Isnin. Jelasnya, kanak-kanak atau pelajar mudah terdedah dengan sebarang jangkitan kerana mempunyai sistem imunisasi yang rendah berbanding orang dewasa. Menerusi satu kenyataan, Fatimah menambah langkah-langkah pencegahan perlu diambil oleh ibu bapa dan mereka seharusnya tidak mengambil ringan tentang bahaya wabak COVID-19. Berita seterusnya, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang ditubuhkan di setiap kampung di Sarawak bukan sembarangan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, JKKK adalah sebuah NGO yang diwartakan di bawah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan mempunyai nilai yang tinggi dalam pentadbiran di peringkat kampung. JKK itu bukan sebarang NGO. Dia bukan NGO biasa macam NGO lain di kampung. Dia diwartakan di bawah kuasa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri dengan pelantikan penghulu negeri kita. Maknanya dari segi undang-undang, dari segi legaliti, penghulu JKK itu adalah tinggi pangkat. Semasa berucap dalam Majlis Penangguhan Bengkel Pentadbiran dan Pengurusan JKKK Dun Pantai Damai, beliau meminta setiap JKKK mengemukakan perancangan pembangunan bagi tempoh 5 tahun. JKK tolonglah buat perancangan mendapat 5 tahun. 5 years plan. Rancangan 5 tahun untuk kampung masing-masing. Sebab apa? Kerana di peringkat pengurusan negeri melalui pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri telah pun mengarahkan kepada wakil rakyat ADU supaya membuat perancangan 2 tahun. Maknanya kita mencadangkan satu projek, ianya mestilah projek yang dilaksanakan selama 24 bulan. Contohnya kita mencadangkan projek tahun 2020 tu. Maknanya projeknya akan digabungkan tahun 2020 sampai 2021. Jadi seandainya saya ada senarai, kita ada senarai semua projek sampai tahun 2025, ia adalah lebih baik mendapat. Jadi bincang sesama JKK kita dan cuba agak kerana kampung kita apa lagi yang diperlukan dan kita cadangkan sebagai keperluan-keperluan projek fizikal yang nak kita laksanakan. Dan semua tu mestilah datang daripada JKK. Beralih kepada laporan berita bantuan musim tengkujuh nelayan. Inisiatif baharu yang diperkenalkan kerajaan negeri itu telah sedikit sebanyak memberi sinar kepada nelayan yang kini menghadapi kesukaran menambah hasil tangkapan semasa musim tengkujuh. Bagi Nasir Johan, beliau amat menghargai keprihatinan kerajaan negeri terhadap kebajikan nelayan dan berharap ianya dapat diteruskan pada tahun akan datang. Bantuan ini dapat juga menampung pendapatan kami yang pada musim tengkujuh. Saya kira begitu susah untuk menangkap ikan di laut kerana tangkapan pun tidak seperti musim kemarau. Jadi sekali lagi saya mewakili semua nelayan di kawasan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan GPS Negeri Sarawak melalui YB Simoy Adun N28 Lingga. Manakala bagi Tarmin Jo, selain amat menghargai bantuan kerajaan negeri itu, beliau turut berharap pemohon baru juga akan segera dipertimbangkan. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak JPS yang diketuai oleh Abang Jo kita bersyukur kerana diberi bantuan musim tengkujuh dan kita harap bantuan ini akan diteruskan di tahun-tahun yang akan datang. Dan lagi kita berharap nama-nama yang
baru memohon minta semua akan dipertimbangkan. Tuan Rumah Perindu Lagoh dari Kampung Sungai Pisang juga bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan negeri yang memperkenalkan inisiatif baharu itu. Nelayan laut Bekal Kasarito. Meri besar terima kasih ya kerajaan negeri Sarawak ngau parti GPS. Sementara itu, Kaunselor Tarib Kidi menganggap bantuan tersebut amat tepat dan diperlukan nelayan yang menghadapi musim tengkujuh. Bantuan sara hidup nelayan yang mana kita ketahui nelayan ketika tengkujuh ini amat memerlukan bantuan lah. Berita seterusnya, penduduk kampung Sinaan di konstituensi Serembu kini boleh mengukir senyuman selepas projek Dewan Kampung siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu, Miro Simo berkata, pelaksanaan pembangunan tersebut adalah di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Bercakap ringkas selepas majlis penyerahan Dewan Kampung kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Sinaan, Miro menambah projek RTP itu adalah bukti kepada komitmen kerajaan negeri dalam memastikan keperluan rakyat akar umbi terbelah. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, orang ramai diminta lebih berjaga-jaga dan berwaspada bagi menangani wabak COVID-19. Langkah-langkah pencegahan yang boleh diikuti adalah seperti berikut. Sekian Buletin UKAS edisi Rangkuman Wilayah Selatan bersama saya Lia Amira Anorigos dan kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi 8 malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.